Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa hal pula ni tak muncul-muncul yang lain? Ya saudara, awal-awal lagi dah ada gangguan. Ya saudara, tak apalah. Saya terima sajalah apa yang berlaku. Jadi saya pesan pada anda, kalau tak dapat apa ini di Facebook, lari ke Instagram. Ya, saudara Abdul Hamid, saudara Awang Yusof, saudara Yao Monwos, saudara Rosli Yunus. Juga ada gangguan di Instagram. Saudara Abdullah, saudara Rosli Yunus. Dan di Facebook nampak kita tak dapat baca siapa yang hantar ni. Saya tak tahu teman-teman. Aduh hai. Ada gangguan lah saudara. Kalau ada gangguan di Facebook, larilah ke Instagram saudara. Sebab saya tak nampak. Saya tak dapat beri komen, tak beri pencerahan. Apakah anda Saya minta maaf saudara, malam ni nampak gayanya ada gangguan. Dari awal-awal lagi ada gangguan. Ya, saudara Hazrul ID, saudara Rahman Badrul, saudara Hazrul. Saya tak nampak sama ada like, share dan sebagainya, tidak ada. Jadi sebab itu saya mohon anda kalau boleh like and share di Facebook. Tak nampak, tak ada saudara. Duhai. Apa nak jadi ni? Baru naik. Saudara Zamri Abdullah, saudara Rhino, saudara Kopel Darus, Mohaiza, Syaifuddin. Salam, terima kasih. Promax, Nur Azman, Atuk Wak, Paipon, Nenek Malina, saudara Kamal Zaman, Syahrul, Yang Maya. Saudara, kalau ada gangguan di Facebook, lari cepat-cepat ke Instagram. Sebab saya tengok awal-awal lagi. Saudara Rosli Rahim, terima kasih. Saudara menuju akhirat, line through kot, mungkinlah. Tak tahulah saya macam mana. Saudara Ishak Muhammad, saudara Taram Shah, apa khabar? Beliau berkesalam untuk semua sahabat-sahabat yang lain. Saudara Nizam Ijam, saudara Abdul Rahman, saudara Acik Warisan. Okey saudara, saya minta maaf sebab awal dah kena ganggu begitu, tapi saya terus harus memberikan pencerahan lebih awal lagi. Ya saudara. Baiklah saudara, hari ini adalah hari Isnin. Semua dah bekerja, anak-anak dah mula ke sekolah. Hari ini tanggal 13 Jun. Ia merupakan hari yang ke-815 virus corona menyerang negara kita ini. Ya, saudara Dek Mahathir, Zainuddin Mat, saudara Coca-Cola, Satria Setiawan dari Mengelembu, Nur Maria, Husnul Hilmi, Aisyah Zakaria, Anggrik Rimba, terima kasih mendoakan saya, Rashidi Yusof, Eji Knek Lazim, Zamari Asi. Saudara, menurut laporan daripada saudara Rio dari Universiti Melaya, nampak gayanya ada penurunan semalam daripada 1,709 kepada 1,571, dan jumlah jangkitan keseluruhannya sudah mencecah 4,426,298. Bagaimanapun yang sembuh adalah 4,468,191. Semalam ada satu kematian, saudara, kesan daripada jangkitan virus corona, menjadikan jumlah angka kematian adalah 35,712. Itu keadaan gambarannya. Dan dari segi laporan saudara Rio, sejumlah 8 negeri ada peningkatan. Susut 8 negeri. Negeri yang meningkat itu di Selangor 714. Kemudian di Pulau Pinang 133. Tapi bagaimanapun di wilayah Persekutuan dia susut, tapi angkanya 100 lebih, 200 lebih, iaitu 221, dan Perak 106. Lain-lain negeri walaupun ada peningkatan tetapi di bawah 100. Berdoalah kita agar segala usailah virus corona ini. Nampaknya masih lagi tak nampak ya. Saudara Nur Azmi, saudara Razali,
saudara si Comel, saudara Zakaria Sungai Baru, saudara Zakaria Hashim, cadangan Datuk Jamal. InsyaAllah saya cuba tengok kalau ada nanti saya akan ambil pencerahan berhubung dengan Tengku Zafrul dan sebagainya. Sabar saudara. Kita masuk sekejap, seketika. Jangan lupa teman-teman kita yang berniaga, saya perlu memberi penjelasan, pencerahan. Jadi kalau anda juga mempunyai bahan untuk diwawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 atau gangguan di Facebook, lari ke Instagram ya. Puan Hamidah, Zul Sarawak, dari Pasir Gudang, Saudara Abdul Rahman Yahya, Saudara Muhammad Johari, Asma Zai, Saudara Abu Samah, Puan Halimah Hashim. Ya saudara, jangan lupa Siti Fareha 017-711-4300, dendeng manis Siti Fareha. Harga daging naik tapi harga dendengnya masih lagi kekal harga lama. Untuk di sekitar wilayah Persekutuan, Lembah Kelang, hubungi Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Harganya murah, grade yang terbaik AAA. Syauqi 012-357-5703. Buah-buahan tersebut akan dihantar ke rumah anda. Dan jangan lupa popiah sira Lady Maria. Sedap, pedas, rangup dan manis. Sila hubungi Saudara Nizam di talian 019-917-0449. Itu dendeng popiah sira Lady Maria. Dah kena ganggu balik pula dah dekat Instagram. Begitulah keadaan saya. Mereka ganggu sana ganggu sini, tak apalah nak buat macam mana. Dan jangan lupa juga saya toko jamu Kemaman. Toko jamu Kemaman Saudara Zul di talian 019-917-0449. 019-917-0449. Ini hari ini adalah madu Tualang Gold Special Quality. Saudara, madu ini dihasilkan oleh hutan tropika. Dijamin berkualiti dari hasil bunga-bunga liar hutan tropika. Ia untuk meningkatkan imunasi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan, mengawal baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah. Itu ini di samping itu ini dia sejak 1968 saudara, iaitu madu apple cider, 40% madu Arab, 30% madu tualang, 30% cuka apple. Baik untuk membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, masalah pengadaman, asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Ya saudara, hubungi Saudara Zul di toko jamu Kemaman. Baik saudara, itulah pencerahan seketika untuk ini kita punya segmen e-commerce. Saya nampak ni ada gangguan ni di Instagram. Begitulah mereka berganggu sana ganggu sini, tak ada kerja lain. Tadi ganggu Facebook, saya suruh lari pergi Instagram. Dah Instagram pula saya cuma nampak Puan Badariah, Yaakob, Edin, Azil dan Abang Tony Durian. Ya saudara. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Hari ini saya melihat ada satu kiriman daripada sahabat saya yang berhormat Datuk Alwi. Beliau ahli Dewan Negeri di Kelantan. Kirimannya menarik untuk kita kongsi bersama. Panjang sedikit ceritanya saudara, dan elok dijadikan tauladan, jadi panduan kepada kita saudara Abang Tony Durian. Kerana tajuknya adalah dunia datang kepadaku untuk merosakkan akhiratku. Kerana ketika Amirul Mukminin Umar Al-Khattab mau mengangkat Said bin Amir Al-Jumahi sebagai gubernur di kota Himsh, Umar bertanya kepada Said bahawa aku akan menetapkan gajimu. Maka Zaid menjawab, dia kata, apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin, sedangkan pemberian daripada Baitul Mal kepadaku melebihi keperluanku. Dan Said pun berangkatlah ke Himsh menunaikan tugasnya sebagai gubernur. Tidak lama kemudian Amirul Mukminin Umar Al-Khattab didatangi oleh orang-orang yang dipercayai dari penduduk Himsh. Jadi Umar kata, kamu tulislah padaku, tulislah nama penduduk miskin dari kota Himsh ini agar aku dapat membantu. Jadi semua mereka menulis semua nama-nama dalam lembaran itu, termasuklah nama Said bin Amir. Jadi Umar bertanya, siapa Said bin Amir ini? Mereka menjawab, beliau adalah gubernur kami. Jadi Umar menegaskan, gubernur kalian adakah miskin? Mereka jawab, benar.
Rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama. Maka Umar pun menangis bila mendengar keadaan begitu. Air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan dimasukkan ke dalam sebuah uncang. Dan dia berkata, sampaikan salamku kepadanya dan katakan bahawa Amirul Mukminin ini mengirimkan harta ini agar kamu dapat menggunakannya untuk memenuhi keperluanmu. Setelah delegasi itu pulang, mereka bertemu dengan Said di rumahnya dan menyerahkan uncang dari Umar bin Abdul Khattab. Dan Said pun melihat dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya. Saya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Ya, seolah-olah dia sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Jadi bila dengar gitu, isterinya terkopah-kapah datang bertanya, ya Amirul Mukminin, apa yang terjadi? Apakah Umar bin Khattab wafat? Saya menjawab, lebih besar dari itu. Isterinya bertanya, apa yang lebih besar dari itu, duhai Said? Dia kata, dunia datang kepadaku untuk merosak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumah kita. Jadi isteri dia berkata, engkau harus berlepas darinya. Dia pun dia tak tahu apa sebenarnya. Maka saya berkata, bersediakah kamu membantuku, dua isteriku? Maka jawab isterinya, tidak ada masalah, pasti akan aku bantumu, katanya. Maka Said pun mengambil wang itu, dimasukkan dalam uncang-uncang yang kecil-kecil, serta diberi pada isterinya, berilah kepada warga kita yang miskin. Kerana kita harus mendahulukan rakyat. Begitulah keadaannya, saudara. Jadi cerita ni sebenarnya kadang-kadang orang kata khayal, sebenarnya ini adalah realiti. Kerana apabila melihatnya dengan persepsi zaman sekarang, di mana hari ini para pejabat sibuk memperkayakan diri mereka, bahkan dengan harta yang haram, hasil dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan untuk mereka menjadikan pejabat juga sebagai menghalalkan segala cara. Jadi inilah perkataan Said yang cukup indah. Dia kata ketika ia menerima kiriman wang dari Umar Al-Khattab, dia kata, dunia datang kepadaku untuk merosak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku. Jadi tidak mungkin perkataan ini keluar dari lidah manusia yang cinta dunia dan takut mati. Tapi pastinya datang dari manusia yang beriman, yang matanya selalu menengadah ke langit, membayangkan ngerinya akhirat dan bertemu Allah Ta'ala yang dirinduinya. Saudara Jalil Raisa, saudara Azman, Nasir Nasir, saudara Syekh Nasrir, itulah keadaan saudara. Seorang gubernur lebih suka hidup dengan penuh, tak perlu kekayaan, katanya. Cukuplah, dia kata, wang yang ku terima daripada Baitul Mal. Ya, semoga ini menjadi peringatan, contoh yang baik untuk para pembesar negara kita, saudara. Baik, saudara, terima kasih Dato' Alwi kerana mengirimkan culipan cerita yang begitu mengesan jiwa saya. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat kita pula, saudara Cikgu Ibil, katanya, seberat mana masalah yang kita hadapi seharian tidak mungkin sama dengan masalah yang pernah dialami oleh ibu kita saat membesarkan kita untuk menjadi insan mulia. Ya, saudara, ingat, besar mana masalah kita hadapi, tak sehebat mana masalah yang dihadapi oleh ibu kita untuk melahirkan kita, membesarkan kita. Tentulah ibu kita yang masih ada ataupun yang telah bertiada, Allahyarhamah, sukar menghadapi kehidupan membesarkan kita. Jadi ingat, saudara, sebab itu saya sentiasa berpesan, jagailah ibu anda, ya, saudara Jamaluddin. Terima kasih saudara Cikgu Ibil atas kiriman kata-kata mutiara yang penuh berarti bagi kita. Saya kalau sebut soal ibu ni, hati saya mudah tersentuh. Kerana cinta dan kasih sayang saya tidak pada yang lain, hanyalah pada ibu. Kerana ibu itulah syurgaku. Dan saudara yang masih punya ibu, ingatlah, santunlah ibu anda. Ya, saudara saudara Di Anwar, Yang Maya, Mazamil, Ika Nordin, Puan Sabariah Hassan, Mariah Dain, Ramli Abdul Rahman, Semut Merah. Baik, saudara, kita berharap agar pimpinan negara jangan berbelanja tanpa had. Ikutlah Said bin Amir itu, berbelanja seadanya. Kerana kalau pimpinan membelanjakan wang negara tanpa had, kita bimbang negara akan muflis, saudara. Tajuk bicara kita malam ini, saudara, adalah jangan lagi kita berpaling. Apa yang saya maksudkan? Tunggu dulu, kita santun pantun Pak Nazil.
Kata Pak Nazil, selepas Kak Didi menyang kerisi, diricik betik serba tak kena. Rakyat menjadi penentu demokrasi, orang politik menyalahguna. Jadi rakyat sebagainya menentukan suasana demokrasi ini, tetapi orang politik bila dapat kuasa mereka menyalahgunakan kuasa. Kata saudara Pak Nazil lagi, dari Kulim ke Kuala Pilah, ke rumah menantu, isteri bersama. Peguam Muslim berpihak pesalah, apakah itu diizinkan agama? Beliau menegur peguam-peguam Muslim. Kalau berpihak pada orang yang bersalah itu, maka adakah itu diizinkan oleh agama? Ya, saudara Ikram Collins, saudara Syahrimat, saudara Said Piut, Kekanda Zainal, saudara di Instagram, saudara Asri Yusof, Coca-Cola Moh, Ernie, Muhammad Fazil Awang, Haji Osman Hashim. Saudara, saya juga baru menerima sebentar tadi kiriman pantun daripada sahabat kita, Sir Nordin Malik, pejuang anak muda, dan beliau menzahirkan kegusarannya yang amat takut. Di saat dia membina anak-anak muda dalam agro-nya, di sektor pertanian, beliau masih lagi menzahirkan kebimbangannya berhubung dengan kedudukan negara kita yang bakal terdedah kepada menghadapi masalah makanan. Beliau sempat mengatakan kiriman pantun, katanya, masak setandan pisang berangan, hendak dibawa ke kampung bera. Bila pemimpin lemah sokongan, seluruh negara jadi cempera. Cempera tu jadi kalut, jadi kelam kelibut, saudara. Rasa laksa, sedap lagi rasa sup. Orang politik bergelut kuasa, rakyat bergelut menyara hidup. Itulah pandangan pejuang muda daripada Perak Tengah, saudara Nordin Malik. Terima kasih Pak Nazil, terima kasih saudara Nordin atas kiriman pantun yang begitu berarti bagi saya. Baik saudara, seperti biasa sebelum saya memberi pencerahan, saya mesti mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula lansai ini dan dimasuk ke mata untuk memberi informasi kepada setiap warga. Nah saudara, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau ada permasalahan, sila hantar kiriman, gunalah bahasa yang baik, sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap masalah dengan penuh harmonis. Ya, saudara Daud Azni, saudara Amran Said, Maizan Aziz, Anwar Yatim. Saudara, baik saudara, hari ini saya lihat pagi tadi cuaca terang benderang, tetapi lewat pukul 2.30 petang tiba-tiba datang hujan, musim sejuk. Jadi begitulah keadaan cuaca yang tidak menentu. Bila keadaan cuaca tidak menentu, ini juga mengganggu pertumbuhan tanam-tanaman. Saya memikirkan apa nak jadi pada petani-petani kita. Dan begitu juga mereka yang memelihara ayam, memelihara ikan dan sebagainya. Suasana cuaca yang tidak menentu ini. Sedangkan kita yang usia sebegini pun terkena juga, terkesan. Sebab itu saudara berhati-hati, banyakkan minum air masak saudara. Sebab hari ini pagi panas, petang ribut petir. Jadi kalau berlaku hujan yang lebat tempat saudara, pastikan mengikut arahan apa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Kerana saya bimbang berlakunya banjir kilat saudara. Hari ini saudara nampak gayanya lah, selepas kita sibuk masalah ayam tak cukup, dan hari ini harga ayam lagi tinggi, terus melonjak saudara, sampai RM11.80, walaupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna menetapkan kadar silingnya pada RM9.80, tapi di pasar-pasar masih menjual pada harga RM11.80. Tapi di Pulau Pinang misalnya, peniaga telur pula menghadapi masalah, kerana mereka berdepan dengan masalah kekurangan bekalan, sehingga 50% kekurangan. Seorang peniaga Tan Lian Hao, ini culipan daripada Metro, mengatakan biasanya stok yang dipesan mampu bertahan untuk 2 hari. Namun sejak 2-3 minggu ini keadaan berkurangan yang begitu mengesankan. Dan harga telur sekarang ni rupanya walaupun pada harga kawalan, tetapi sebutir grade AAA mencecah pada 54 sen sebutir telur saudara. Jadi kalau yang grade AA harganya adalah 40 sen. Dan grade A 41 sen. Grade AA 43 sen, grade A 41 sen, serta grade B 39 sen.
manakala grade C tak ada pun. Artinya sekarang ni telur ayam kampung mencecah pada harga 70 sen sebutir. Begitulah keadaan saya. Bekalan ayam dah berkurangan, telur pula semakin berkurangan, harga pun mahal. Saudara Murad, saudara S. Rahaya, saudara Cik Rosli, ya. Dan di samping itu, saya juga mendapat tahu mengikut laporan harian Metro, susulan penawaran bekalan yang turut berkurangan. Sekarang ini harga ikan juga turut naik kepada ke tahap 20% di sekitar Lembah Kelang. Dan isu ini jika tidak ditangani dengan segera, kita akan berdepan dengan masalah harga barangan yang tidak lagi mampu dibeli oleh warga Marhain. Ini yang menjadi kerisauan saya. Bukan hanya tak mampu beli, kita khawatir tak ada pula. Kerana musim yang tak menentu ini, nelayan tak ke laut. Saudara. Dan satu lagi, saya dapat terima berita mengatakan bahawa pengusaha bas sekolah terpaksa menaikkan tambang untuk setiap pelajar. Menurut Presiden Gabungan Persatuan Bas Sekolah Malaysia, Saudara Muhammad Rafiq Mak Yusof, pihaknya terpaksa menaikkan tambang bagi menampung kenaikan mendadak kos operasi dan penyelenggaraan setiap kenderaan. Jadi pengusaha bas sekolah sekini tersepit dengan peningkatan kos operasi akibat kenaikan harga alat ganti dan tayar yang tidak terkawal. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dia kata semua peralatan itu naik sampai 60%, tentulah menyukarkan pengusaha-pengusaha bas sekolah. Jadi segala-gala sekarang dah naik. Ini masalah yang sepatutnya ditangani. Saya tak tahu macam mana lah nak buatnya. Jadi dalam waktu yang sama, saya melihat pula ada satu kiriman daripada bekas Panglima Medan Tentera Darat Lieutenant General Datuk Zaini Muhammad Said, yang mengulas himpunan reunion veteran serta tuntutan bekas pesara Angkatan Tentera mengenai isu kebajikan mereka. Jadi beliau pernah menerima pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, sebagaimana yang petik di Usaha Melayu berkata, menteri perlu menangani tuntutan yang disuarakan oleh pesara pasukan keselamatan. Jadi menteri jangan pandang enteng, perlu menangani. Katanya saya percaya mereka pun kalau boleh tidak mahu buat perhimpunan. Sebagai bekas general, beliau yakin anak buahnya, walaupun dia belum dah bersara, tapi beliau yakin anak buahnya tidak akan melakukan himpunan tersebut kalau mereka tidak dihimpit oleh masalah. Apatah lagi katanya tunjuk perasaan keadaan ini kerana mereka berpegang kepada sumpah taat setia kepada negara dan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Jadi bila ini berlaku, ianya sesuatu yang tidak manis. Jadi kalau di negara luar seperti Amerika atau Thailand, ia adalah petunjuk yang tidak baik kepada pemerintahan negara. Jadi menurut Datuk Jeneral Zaini, beliau terkenal saudara peranannya menumpaskan pengganas Al-Maunah di Bukit Jenalik Gerik dulu. Katanya sekarang ni kita tengok veteran semakin berani bersuara dan tampil ke hadapan. Maknanya apa? Artinya mereka mahu menteri yang ada sekarang buka mata. Isu yang diperjuangkan ini bukan isu baru. Sebaliknya telah bertahun veteran membawakan isu ini. Sekarang ini saya mahu bertanya, adakah kerana veteran bukan lagi pemberi undi menyebabkan suara mereka tidak diindahkan? Saya harap agar Menteri Pertahanan melihat ini mantan Lieutenant General sendiri bersuara. Veteran-veteran yang lain apatah lagi. Jadi Angkatan Tentera amat berharap, sebagai warga ATM, beliau amat berharap agar menteri dapat menangani permasalahan ini. Ingatlah, mereka pernah berjasa. Saya dah cakap dah dulu, jangan disia-siakan jasa budi mereka. Ini bukan hanya kepada Menteri Pertahanan, ini juga termasuk Menteri Hak Dalam Negeri berhubung dengan pesara-pesara anggota polis. Siapa sahaja mereka ini yang pernah berjasa pada negara perlulah disantuni di saat-saat keadaan sekarang ini. Macam saya katakan tadi, harga barang naik, pendapatan semakin berkurangan, malah tak menentu. Jadi kena ditangani. Major Rosli apatah lagi menjerit bagai nak gak, tapi kadang-kadang saya bersimpati dengan beliau yang meminta supaya pihak berkuasa menangani untuk nasib veteran tentera ini.
tanganilah dengan seikhlas mungkin. Anda saat ini berada di ajang kuasa. Gunakanlah kuasa yang anda ada itu untuk lestari kemasalahan warga veteran ini, saudara. Saya nak cakap lebih tak boleh. Sebab saya bukan warga veteran. Saya bukan warga angkatan tentera. Tapi keluarga saya semua, abang-abang saya, ipar-ipar saya, adik saya adalah veteran tentera. Ada yang berhenti sebelum bertugas 20 tahun, ada yang berpencen dan sebagainya. Tapi pencen yang mereka peroleh tidak mampu untuk menangani kehidupan yang sedang melanda rakyat hari ini. Jadi Menteri Pertahanan kena segera menangani masalah ini. Mereka bukan sedikit, ramai, saudara. Ratusan ribu warga veteran, ratusan ribu warga veteran anggota polis perlu ditangani. Kasihanilah mereka. Mereka pernah berjasa pada kita, saudara. Sebab itu saya bersetuju dengan usaha yang dilakukan oleh Major Mio Rosli daripada TODM. Mereka pernah berjasa pada negara. Mereka bersengkang mata, mengorbankan keringat, air mata, darah, malahan ada yang berkorban nyawa semata-mata untuk mengamankan negara kita. Janganlah bila keadaan sekarang ni okey, negara aman, tiba-tiba mereka dilupakan, mereka diabaikan. Malahan balu-balu mereka diabaikan. Ini yang saya tak bersetuju. Memang sekarang ni keadaan aman damai, tetapi suasana ekonomi semakin merudum. Jadi perlu ditangani, mereka perlulah diberi prioriti. Saya haraplah pimpinan negara jangan main-main soal ini. Saya harap anda yang berada di kursi empuk mesti berusaha untuk menangani permasalahan ini. Saudara, baik, usai persoalan-persoalan yang menyentuh tentang kehidupan rakyat, saya melihat bagaimana ini saya baca ni politics. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menyanggah semula Dr. Mahathir. Satu ketika mereka baik dalam Pakatan Harapan. Tapi usai langkah Sheraton, maka perpisahan itu berlaku. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata melabelkan Melayu malas adalah antara kesilapan taktikal yang berlaku ketika pentadbiran 22 bulan Pakatan Harapan selepas berjaya menumbangkan Barisan Nasional. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden Parti Keadilan. Dia kata Pakatan Harapan perlu mengakui bahawa sepanjang mentadbir negara, pemimpinnya telah mengeluarkan kenyataan yang melukakan hati orang-orang Melayu. Itu benar, saudara. Bila kata orang Melayu malas ni, maka ia menyentuh perasaan. Siapa kata orang Melayu malas? So dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini, Datuk Seri Anwar berkata PH gagal mengatasi masalah orang Melayu dengan baik ketika mereka diprovokasikan. Saya kata bagi peluang, soal kemalasan sudah jawab ratusan tahun dulu. Bacalah tulisan Joseph Rizal, baca juga tulisan Syed Hussein Alatas dengan mitos pribumi malas, The Myth of the Lazy Native katanya. Semua sudah jawab, tapi masih ada ketua-ketua kita yang menyebut Melayu itu malas. Ini melukakan hati warga bangsa kita. Dan dia kata Dr. Mahathir dan pemimpin Mufakat Nasional dalam Kongres Maruah Melayu sering menggunakan perkataan Melayu malas. Dan beliau tak bersetuju. Sebab itu sebenarnya orang Melayu bukan malas, tapi tidak dibimbing dengan baik. Kadang-kadang mereka dalam keadaan tidak berupaya nak berniaga, tidak ada bantuan yang sebaik mungkin. Bank-bank tidak memberi pinjaman sebagaimana mereka mengutamakan orang lain. Nak minta tanah pun kadang-kadang kerajaan negeri berdolak dalih, sedangkan orang lain mudah saya dapat. Ini masalahnya, saudara. Akhirnya selama 60 tahun negara ini ditadbir oleh warga bangsa Melayu, kehidupan warga bangsa kita dilihat seolah seperti itik di kolam mati kehausan, ayam dikepuk mati tak makan. Ayam tu dan berah, tapi tak makan kerana berah itu bukan milik mereka. Itik dalam kolam pun kehausan, tak dapat minum air kerana adanya pemimpin dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Inilah saudara. Dalam keadaan-keadaan begini kita mengharapkan agar pemimpin jangan berani cakap je kata Melayu malas. Sebenarnya orang Melayu tak malas, tapi perlulah ada bantuan. Bukan nak bantuan RM2, tidak. Dipermudahkan urusan mereka.
Ini untuk warga bangsa nak minta tanah, Tuhan aja yang tahu punya seksanya. Orang lain buka ladang, diorang king dan sebagainya, beribu hektar pun boleh tutup mata sebelah. Orang kita buka 2-3 ekar saja, datang penguatkuasa, rampas segala-galanya. Orang lain berniaga, boleh. Warga bangsa kita berniaga tepi jalan, maka dia rampas peralatan mereka. Ini yang tidak. Ya, ada ketempangan dari segi keadilannya. Saya haraplah. Saya tak tahu memprovokasikan rakyat. Tapi saya mau menjelaskan agar pimpinan negara dan kaki tangan kerajaan utamakanlah warga bangsa kita. Kena ingat saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini bumi Melayu. Tapi jangan sesekali biarkan orang Melayu jadi pengemis di buminya sendiri. Bantu. Apa masalahnya? Ini tidak. Kalau dia sebagai pegawai bank, segala-galanya diuruskan satu-satu. Kan keadaan. Saya bagi tahu saya. Ini juga melibatkan keluarga saya. Pernah 3-4 hari lepas berurusan dengan bank. Nak cari parking pun seksa. Dapat masuk jumpa dengan pegawai bank hanya untuk menukarkan daripada akaun biasa supaya boleh digunakan melalui online dan sebagainya. Ambil tempoh seminggu. 2 kali pergi bank. Itu berlaku pada keluarga saya. Bagaimana orang lain? Kalau mereka tidak punya kenderaan, kalau mereka datang dari kawasan, bukan boleh ditegur saya. Saya menegur ini bukan kerana marah, tidak. Saya minta supaya ada perubahan, ada kesedaran bagi warga bangsa kita ini untuk membela warga bangsa kita. Mereka tidak berdosa, mereka berusaha, mereka bukan malas, tapi mereka dicop sebagai orang Melayu pemalas. Kerana untuk menyelesaikan kegagalan mereka memimpin negara, kegagalan mereka dan juga kepincangan mereka waktu mentadbir dengan memberikan segala kemudahan kepada orang keliling saja, kroni, anak bini. Rakyat biasa nak dapat seksa. Masuk tender projek pun yang saling kulit bersepah. Malahan saya dengar bukan tak ada. Nak dapatkan bantuan komen daripada menteri pun, sebelum surat keluar pun kena bayar duit juga. Ini keadaan setara. Jadi keadaan ini menggambarkan bahawa apakah kita masih lagi terlibat dalam korupsi yang teruk. Korupsi, kronisme, nepotisme. Ini perlu dihapuskan untuk kita menyantuni warga bangsa kita tu untuk maju ke depan. Saudara Acai Bentayan, saudara Acai Bentayan dari Pahang, saudara Wan M. Baki, saudara Marakim. Saya bukan marah, tapi saya menyatakan kebenaran. Inilah realiti kita. Bagaimana orang kata orang asing diutamakan, warga bangsa kita diketepikan. Itu saya harap ada perubahan. Saya mengharapkan pegawai bank, pengurus-pengurus bank, anda berada di situ, kena ingat, adalah hasil penat lelah pemimpin-pemimpin terdahulu berjuang untuk memastikan jawatan pengurus-pengurus pegawai bank ini disamaratakan dengan bangsa asing. Bukan bahawa anda duduk di situ kerana on merit semata-mata. Ramai orang lebih berkelayakan daripada anda. Begitu juga pemimpin. Anda jadi menteri yang ada di situ tu atas keyakinan rakyat, memberi sokongan, memberi undi pada anda. Tapi bila anda berada anjung kuasa, jangan lupakan rakyat. Itu saja permintaan saya. Tak lebih. Dan sekarang ni kita sudah pun semakin hampir dengan pilihan raya umum. Rakyat akan membuat keputusan mereka. Jadi kalau ada dendam di hati, saya minta maaf. Saudara Harun, terima kasih. Saudara Asy Yusof. Bila saya sebut sikit, orang marah. Dan ini pula saya tengok ada tulisan daripada saudara Syed Agil Jamululai. Dia menulis tentang bagaimana Tommy Thomas, mantan peguam negara, dia mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir menggunakan mahkamah terhadap musuh politiknya. Dia kata dulu zaman Dr. Mahathir adalah peguam-peguam yang boleh fix ataupun mengatur penghakiman dan sebagainya. Jadi begitu juga dia kata dalam kes Datuk Seri Najib, apabila Hakim Nazlan ini, sebenarnya isu itu adalah isu conflict of interest. Carilah orang lain yang benar-benar wibawa untuk menjadi hakim, bukan orang yang ada terpalit. Sebab kerana Hakim Nazlan dah semua tahu beliau terlibat dalam pengujutan syarikat SRC. Jadi dalam keadaan begini, itu yang membuatkan rakyat tertanya-tanya, apakah istana kehakiman itu
benar-benar melaksanakan keadilan. Saya nak cakap lebih tak boleh saudara, sebab nanti boleh kontak court. Tetapi kita tak maulah mahkamah dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu. Zaman yang lepas, yang sudah tu sudah. Yang akan datang kita mahu Istana Keadilan ini dapat mencernakan suasana keadilan yang diharapkan oleh rakyat. Saudara Jamalia Sabian, jangan lupa rakyat dan located katak. Saya tak tahu apa saudara maksudkan. Saudara Kakamuh, dia kata kluster mahkamah bukan kaling-kaling, strategik politik level atas, pro padu. Jadi takut apa katanya. Itu keadaan. Saya merasakan dalam kita mahu menghadapi suasana politik yang kita nak menghadapi pilihan raya ini, saya bersetuju dengan pandangan Presiden UMNO. Kerana kalau kita nak menang pun, ini tulisan daripada saudara ini Datuk Sabri Cik, dia kata kalau nak menang main bola, kita tanyalah pengurus pasukan atau pengurus pasukan lawan, bukan tanya pengurus pasukan lawan. Kalau nak menang perang, dengarlah nasihat kawan-kawan, bukan kita dengar nasihat musuh. Kalau dulu kita dah tolak pinangan di Melaka dan Johor, biarlah kita menguruskan parti kita ni secara anak beranak. Sebab itu, menurut Datuk Zahid Hamidi, dia kata kesetiaan pada Barisan Nasional adalah antara lain bermaksud sentiasalah mengutamakan gabungan politik tanpa rasa gentar dan gusar dalam keadaan apa sekalipun. Ya, Saudara Mazilah Muhammad, kerana satu ketika dulu beliau bertegas mempertahankan Barisan Nasional walaupun Datuk Zahid ditekan dan diugut sesudah pilihan raya umum ke-14. Ini kerana disitulah letaknya nilai kesetiaan. Kesetiaan kepada Barisan Nasional bukan bersifat membabi buta atau takut pada sesiapa, tapi kerana keyakinan terhadap asas yang komprehensif dan mencakupi kepentingan rakyat dan negara. Juga atas kepercayaan hati bahawa gabungan politik yang wujud antara UMNO, Barisan Nasional, MCA, MIC ini adalah satu gabungan yang mantap. Jadi kena tahu bagaimana tujuan Barisan Nasional ini diasaskan adalah semata-mata untuk kemakmuran dan kestabilan warganya. Sebab itu sekarang ni kita melihat beliau ditekan habis-habisan. Diseret ke mahkamah buat perbicaraan, dan hari perbicaraan juga saya geleng kepala bila saya menerima kiriman kawan-kawan. Bila dengar, saya cuma membaca apa yang dinyatakan di mahkamah. Saya tak boleh beri komen, saudara. Ini boleh contact court. Jadi saya membaca apa yang berlaku di mahkamah. Bahawa saksi pendakwaan yang ke-16, Wan Qoris Ghani, dia mengaku bahawa yang menauliahkan kepada UKSB projek VLN adalah Datuk Seri Syamuddin, bukan Datuk Seri Zahid. Ini bertentangan dengan kenyataan asalnya, yang dia kata kalau tidak kerana pertolongan Datuk Seri Zahid, UKSB tidak akan mendapat projek sistem visa luar negara. Itu yang berlaku hari ini, saudara. Bekas pengarah UKSB ni apa syarikatnya, berkata demikian pagi ini ketika disoal oleh Peguam Bela Datuk Zahid dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Akhirnya beliau bersetuju bahawa minit Menteri Kementerian Dalam Negeri itu, Datuk Seri Zahid, tidak membawa sebarang kesan kepada kelulusan projeknya. Wan Qoris, itu sebagai saksi pendakwa yang ke-16, memberi keterangan dalam perbicaraan, mengatakan beliau dan Khairi Jamaluddin adalah kawan baik sejak zaman Pak Lah lagi, dan beliau pernah bekerja sebagai pegawai komunikasi di tingkat 4. Jadi beliau juga menyatakan di mahkamah, saya terkejut, dia kata bahawa beliau telah memberi sumbangan keuangan kepada Khairi Jamaluddin untuk membantu program yang berbentuk kemanusiaan ataupun pilihan raya kecil. Beliau sangat memahami bahawa KJ sebagai Ketua Budak UMNO Malaysia bukan sahaja kena menjaga bahagian Rembau, tapi terpaksa menjaga peringkat nasional. Bantuan kepada KJ tidak tetap, ia bergantung kepada keperluan. Ada masa lebih 200,000 dan ada masa hanya 50,000. Ini saksi yang menyatakan. Jadi nampak gayanya sekarang ni dah macam-macam cerita timbul. Saya tak mau cakap lebih. Dia juga mengesahkan kesemua minit-minit pada surat UKSB, company dia apa nama UKSB adalah daripada yang amat-amat pada menteri kepada Datuk Seri Zahid. Seperti projek ini perlu diteruskan. Artinya projek itu telah ada.
yang diluluskan era Datuk Syamuddin. Jadi Datuk Seri Zahid menerima arahan daripada Perdana Menteri. Antara surat-surat itu katanya sila bantu, projek ini perlu diteruskan, kontrak ini perlu diselesaikan, ataupun syarikat ini telah diberi kontrak e-visa dan mengesahkan tiada catatan minit yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid. Jadi setelah beberapa bulan berlalu, barulah ada sedikit catatan minit Datuk Zahid kepada Ketua Siswa Negara, Ketua Siswa KDN. Jadi Datuk Seri KSU, dia tulis tu, Datuk Seri KSU sila ambil tindakan. Tindakan seterusnya diambil tindakan oleh TKSU dengan sure kontrak diberikan untuk 2+2+2, 2 tahun campur 2 tahun campur 2 tahun untuk memudahkan penyelidikan. Jadi ini keadaan saya. Perbicaraan hari ini dengar sendiri. Tidak mereka menuduh bagai-bagai nak agak. Saya bukan nak membeda Datuk Seri Zahid, tidak saudara. Saya dengarlah sendiri. Sebab itu Menteri Undang-Undang, mantan Menteri Undang-Undang, saudara Datuk Zaid Ibrahim, dia mengatakan bahawa beliau memandang serius permohonan Datuk Seri Najib untuk membatalkan sabitan dalam kes RRC. Kerana katanya beliau sebagai bekas Menteri Undang-Undang dan beliau adalah pengamal undang-undang, jika terdapat sedikit pun keterangan dan pihak berkuasa sepatutnya dapat mengesahkan ini dengan mudah. Itu membuktikan terdapat konflik kepentingan, konflik of interest. Jadi katanya jika sememangnya wujud konflik kepentingan, maka hakim perbicaraan Nazlan Ahmad Ghazali sepatutnya menarik diri. Katanya soalan perlu dibangkitkan tentang bagaimana Datuk Nazlan jadikan hakim dalam kes SRC International dan mengapa. Itu persoalannya. Beliau turut menyeru Majlis Peguam untuk bersuara. Itu keadaan daripada mantan Menteri Undang-Undang, Datuk Zaid Ibrahim. Beliau bukan ahli UMNO pun. Dan beliau saya melihat, sebab katanya saya rasa Majlis Peguam yang sebelum ini meminta hakim asal SRC Sofian Abdul Razak menarik diri atas kemungkinan berlakunya konflik kepentingan, juga harus bercakap mengenai isu ini. Pulang saudara. Bagi saya itu apa yang berlaku, soal perbicaraan. Saya tak boleh komen, saya membaca apa yang ada di mahkamah, apa yang berlaku, itu saja. Komen nanti jadi masalah. Saya bukan pengamal undang-undang, saya bukan tahu sangat pun undang, cuma saya dinasihati oleh peguam-peguam saya. Saudara Romeo Masdai, buatlah macam mana pun, kalau anda tak setuju, tetap anda tak setuju. Saya cuma berharap kita jangan meletakkan fikiran kita orang itu tak bersalah. Lepas itu bila ada unsur-unsur yang lain yang boleh memperlihatkan tentang soal keadilan apa semua, kita ketepikan. Kita masih lagi doktrin dalam fikiran kita orang itu salah. Ini yang silapnya kita. Akhirnya kita membuat keputusan, pemikiran kita menjurus kepada sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Saya berharap kita berlapang dada. Sebab itu saya kata, kita tunggulah keputusan mahkamah. Kalau mahkamah kata bersalah, bersalahlah. Dan proses mahkamah 2, 3 ada. Kalau mahkamah tinggi buat keputusan, ada mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan buat keputusan, ada pula mahkamah persekutuan. Tunggu. Jangan pula saya tengok semalam, mahkamah tinggi dah keputusan, mahkamah rayuan pun dah buat keputusan. Habis bagaimana dengan mahkamah persekutuan? Ini juga kita perlu berlapang dada tunggu. Sebab kita bukan orang undang-undang, kita bukan pengamal undang-undang. Jadi dalam keadaan begini, saya harap teman-teman, sebab saya memberi pencerahan supaya kita berlapang dada, lapangkan fikiran kita. Ini tak kena pada kita, macam-macam kita boleh buat andaian. Bagaimana kalau berlaku pada keluarga anda? Bagaimana kalau berlaku pada diri anda? Waktu itu anda menjerit minta keadilan. Jangan lupa, satu ketika dulu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan kes pertama dulu, kes moral dan sebagainya, akhirnya beliau terpenjara selama 6 tahun di balik tabir besi. Dan kalau anda sebagai orang yang mahu mempertahankan Seri Anwar Ibrahim, kalau anda mengatakan mahu menuntut keadilan, macam-macam argue yang anda berikan, tapi mahkamah ada keputusan, timbullah cerita Dr. Mahathir dan gini. Saya waktu itu saya cakap terus terang, saya berlapang dada. Kalau mahkamah ada keputusan, apa nak buat? Itu kita mengutip apa yang dikatakan saat perbicaraan itu. Ditanya soal apabila waktu pendakwa raya bertanya pada saksi. Itu bukan hanya satu
fakta yang sepenuhnya. Kena tunggu pula apa pula soalan yang diajukan oleh pengawal bela. Baru kita bandingkan. Kita pula bukan hakim. Biarlah hakim buat ketutupan. Bagi saya janganlah ganggu. Ini sikit-sikit dah ganggu. Sikit ganggu. Saya melihat bagaimana Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, iaitu Datuk Seri Jamal Yunus, dia kata Menteri Kewangan kononnya menepati ciri wali, iaitu winnable, acceptable and likeable. Itu dilihat mampu membantu Barisan Nasional merampas Selangor daripada Pakatan Harapan. Bukan Pakatan Harapan, merampas Selangor daripada pimpinan Parti Keadilan. Kena cakap betul. Pakatan Harapan tidaklah memerintah di Selangor sekarang ini oleh Parti Keadilan. Kenapa kita ketepikan? Ya, fakta lah fakta, saudara. Jadi dia kata Tengku Zafrul ni sesuai lah jadi poster boy untuk negeri Selangor. Saya dah bagi tahu 5-6 malam dulu, kalau betul-betul nakkan Tengku Zafrul, biarlah dia bertanding di luar negeri. Buat apa nak kata bertanding parlimen di Kuala Selangor? Kalau menang, jadilah menteri besar. Kalau dia mampu untuk membawa kemenangan. Sedangkan keadaan sekarang ni, orang UMNO pun tengah marah dengan Tengku Zafrul. Ekoran daripada kenyataan-kenyataan berbolak-balik waktu saat kita nak menuntut agar kumpulan wang simpanan pekerja iCitra RM10,000 itu diberi secara tuntas. Masih ada lagi dendam rakyat. Saya tidak nampak benda ini boleh dijadikan wali punya kandidat. Tapi terpulanglah. Saya tak tahulah apakah mereka sekarang ni mengagungkan Tengku Zafrul. Maka kesannya di Selangor saudara Syam Jalil diketepikan. Begitu ke? Kalau begitu, maka tepatlah peribahasa mengatakan sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Ini keadaan sekarang. Jadi saya bukan saya anti Tengku Zafrul, tidak. Saya siapa saja yang akan berhak untuk bertandinglah. Tadi saya dah bertanya dengan Datuk Setiausaha Agong. Saya kata, Datuk Seri nak tanya you ni, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, bagaimana tentang kedudukan Tengku Zafrul? Dia kata benar, Tengku Zafrul adalah ahli UMNO di cawangan Jalan Travers di Bangsa. Tapi kalau dia jadi ahli UMNO di Bangsa, macam mana pula nak bertanding di Selangor? Bangsa wilayah persekutuan. Sepatutnya dia usahakanlah untuk bertanding di wilayah persekutuan. Yang pergi gatal-gatal tolak dia di Selangor ni apa hal? Ataupun kata nak pergi bertanding Kuala Pilah, apa itu katanya parlimen di Kuala Selangor, Sungai Besar dan sebagainya. Ini bagi saya anda mewujudkan suasana yang membuatkan orang getik lah. Bukan meluat saja, getik. Tak habis-habis. Sepatutnya kita warga UMNO menyantuni sama keluarga kita. Kalau Tengku Zafrul berasal daripada UMNO dalam bahagian lembah pantai, biarlah dia berusaha untuk menangkan kawasan lembah pantai. Kenapa takut berhadapan dengan saudara Fahmi Fadzil? Fahmi Fadzil bukan ada kuasa apa pun, hanya ahli parlimen biasa yang mewakillah bahawa petik nama-nama istana pun saya tak setuju. Saudara, memanglah kita tahu dia belah ibunya adalah keturunan warga di Selangor, daripada istana Selangor. Tapi bagi saya, kalau betul-betul begitu, pindahlah ke cawangan, buatlah bakti. Ini zaman UMNO meletakkan calon payung terjun dah habis, dah tak ada. Jangan sebab dia seorang habis wuyup satu Selangor. Kalaulah Selangor katanya boleh menang, buatlah cara boleh menang. Ini kita berantakan sama sendiri. Rakyat melihat masalah Syam Jalil yang disingkirkan pun orang tertanya-tanya, masih belum ada jawapan. Tiba-tiba timbul pula cerita Tengku Zafrul sesuai untuk menjadi poster boy. Saya pun tak tahulah poster boy untuk negeri Selangor. Dia orang ahli UMNO di wilayah persekutuan. Macam saya lah, saya ahli UMNO wilayah persekutuan, tiba-tiba bertanding dalam Star. Apa cerita? Tak mengamuk orang dalam Star. Jadi ini masanya. Dulu benar, saudara. Zaman Tun Razak dulu letak songkok pun boleh menang. Sekarang tidak. Pengundi akan mengkaji siapa dia, latar belakang dia, dari mana dan sebagainya. Kalau dia bukan ahli kawasan situ, takkan warga UMNO nak menyokong.
Apakah ada elemen kewangan? Di sini saya katakan, kadang-kadang mereka melihat wang adalah segala-galanya. Dan ini tidak boleh berlaku sekarang dah. Wang tidak mampu untuk membeli yakin rakyat, untuk meletakkan seseorang itu menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus lahir daripada kawasan yang mereka wakili sendiri. Pemimpin hadir dengan sendirinya setelah mereka menjalankan ataupun berbakti pada warga masyarakat setempat. Bukan boleh diadu-adu, bukan boleh diacu-acu. Tak boleh, saudara. Saudara Acah Bentayan dia kata Zafrul pejuang bersatu. Kalaulah rakyat mengatakan sembangnya lebih banyak kepada bersatu, lagi orang benci, lagi ruyuk. Jangan lupa bahawa Tengku Zafrul dilantik era Tan Sri Muhyiddin. Ini gambarannya. Jadi zaman ni duk buat kenyataan-kenyataan begitu. Memanglah beliau adalah ketua bahagian, tapi ketua bahagian bukan segala-galanya. Ketua bahagian pun macam menteri juga, penuh dengan pelbagai kelemahan. Jangan ingat bahawa rakyat di kawasan Sungai Besar itu boleh mengikut telunjuknya sepenuhnya. Ini kena ingat, saudara, kalau rakyat mengikut telunjuk dia, tak adalah cikgu Muslim boleh menang ahli parlimen. Sejarah cikgu Muslim bertanding di situ, saya nak bagi tahu. Sebelum ini cikgu Muslim adalah pegawai khas diusaha kepada Allahyarhamah yang meninggal dunia sebagai Timbalan Menteri. Kemudian bila meninggal, ada pilihan raya kecil, maka diletakkan Datuk Budiman bertanding. Rakyat menyokong. Janjinya selepas kerana Datuk Budiman waktu itu juga adalah Dewan Undangan Negeri. Jadi janjinya selepas bila sampai datang musim pilihan raya umum, cikgu Muslim akan jadi bertanding di kawasan itu. Bila tidak berlaku, cikgu Muslim pun ambil keputusan lawan, bertanding atas tiket keadilan. Walaupun dia daripada parti PBM. Tapi kalau you hebat, bagaimana Sungai Besar boleh kalah pada cikgu Muslim? Ini gambaran, saudara. Jadi orang Sungai Besar pun buka mata. Bukanlah mereka mendengar saja apa kata bicara pemimpin. Pemimpin tidak betul kata-kata yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi tepat. Pemimpin hari ini tidak boleh merasakan apa saja tindakan mereka itu adalah benar. Tak boleh. Malahan lagi pengundi-pengundi muda, anak-anak muda melihat di kawasan Sungai Besar ramai ahli-ahli anak-anak muda yang boleh ditonjolkan. Kenapa tidak ditonjolkan anak tempatan? Kenapa perlu diambil orang dari luar untuk bertanding kawasan itu? Tentulah mengecewakan warga di kawasan Sungai Besar, di Sekincan dan sebagainya. Saya memberi pandangan saja. Kalau betul saudara okeylah sayangkan Tengku Zafrul, biarlah dia bertanding kat Lembah Pantai, lawan dengan Fahmi Fazil. Itu baru anak jantan. Itu baru namanya panglima. Itu namanya pemimpin. Bukan pemimpin itu dipimpin hanya kerana beliau sebagai Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kononnya boleh memberi projek itu dan ini. Tak boleh, saudara. Sebab itu saya kata jangan digapai sesuatu yang tidak pasti. Jangan mengamalkan politik fata morgana. Betul hari ini beliau ada jawatan sebagai Menteri Kewangan, tapi bila sahaja nafiri ditiup, apabila ada saja disebut bahawa pilihan raya umum berlaku, semua jawatan menteri tak boleh nak bagi pengumuman dah. Tak boleh mendatangkan nak buat projek itu, projek ini, tak ada. Menteri tidak boleh menggunakan aparatus kerajaan untuk mencari pengaruh sepanjang musim pilihan raya umum. Waktu itu kalau digunakan kereta kerajaan pun salah, kerana dia waktu itu bertindak sebagai interim minister. Perdana Menteri pun tak boleh nak gunakan peralatan kerajaan. Boleh datang ramai angkut kakitan kerajaan. Tak boleh. Kerana beliau bertindak sebagai interim prime minister. Ini kena faham. Jasa Tengku Zafrul untuk bertanding di Negeri Selangor, apa dia? Tak boleh main petik-petik nama saja. Biarlah kalau benar-benar you rasa dia layak, berkorbanlah dulu. Buat kerja lah. Pikatlah hati rakyat. Ini saya nama besar. Kalau gitu, warga masyarakat Cina, dia lantiklah pula Vizentan bertanding, kemudian YTL bertanding. Boleh begitu? Saya kadang-kadang, saya nampak, saya rasa malu pada warga asing. Saya rasa malu pada mereka bukan Melayu. Kita sama-sama kita ni menonjol yang bukan-bukan. Mereka tak ada masalah. You pakar bidang korporat, jalankan perniagaan, kami bantu dari belakang. Politik,
kami jaga. Itu sebabnya mereka tidak nampak perbalahan yang nyata. Walaupun DAP dengan MCA itu, tuan aja yang punya tahu punya perbalahan. Malah DAP dengan gerakan pun di Pulau Pinang, tuan saja yang tahu bagaimana mereka membenci antara satu sama lain, tapi tidak diperlihatkan, tidak ditonjolkan kebencian mereka pada parti sesama bangsa mereka. Tapi UMNO, orang Melayu, dengan PBM, dengan PAS, dengan keadilan, kita macam tak ada dunia lah lagi. Musuhnya sampai nak bawa ke mati. Sebab itu timbul kata-kata yang cukup menghiris hati, perasaan. Kita gelar orang ni kluster mahkamah, kita katakan orang ni nak masuk penjara dan sebagainya. Kenapa begitu jadinya? Bukan tak ada pemimpin mereka, dulu pemimpin MCA diseret ke mahkamah dan disahkan masuk penjara. Bukan tak ada, ada. Dan mereka akhirnya disingkirkan daripada jawatan sebagai Presiden MCA. Secara senyap-senyap saja, orang lain ganti. Tapi kita ni, bagai nak rak kita maki hamun orang kita. Ini saya rasa perlulah saudara Hayati, perlulah kita, janganlah kita saudara Mas Mali Zafrul parachute candidate. Parachute candidate tak jadi dah sekarang, saudara Mas Ali. Saya bukan nak mengacu-acungkan, tidak. Tapi saya melihat secara jelas. Tadi saya berbual dengan pimpinan parti yang memang parti yang tidak sealiran dengan UMNO, daripada parti keadilan. Mereka mengatakan gerun dengan UMNO sekarang ni. Tapi bagaimanapun mereka mengatakan apa yang dilakukan oleh Nok Omar itu, mereka seronok lah. Nampak gaya dia kata keadilan masih lagi mentah Selangor lah. Saya kata kenapa begitu Wabi? Kerana apa yang ada di Selangor sekarang ni, pemimpin yang baru ni disingkirkan. Kalau nak pakai yang lama macam tu, seronoklah kita orang. Itu kenyataan mereka. Sebab itu saya dah bagi tahu, anda memberi bola tanggung kepada pembangkang. Sepatutnya diwujudkan, diusahakan. Macam saya bersetuju saudara Megat di kawasan Gombak, ketua UMNO bahagian Gombak. Datuk Megat dia bertanding dulu masa Muafakat Nasional, mau kerjasama dengan warga PAS. Okey? Dan masa itu pimpinan PAS melafazkan akan menyokong dalam apa keadaan. Okeylah, tak ada pula dia mengatakan kita nak menyantuni balik Muafakat Nasional, tak ada. Dia terus buat kerja dia, jaga kawasan dia. Sepatutnya begitu, saudara. Dan hari ini saya tengok Usaha Malaysia pula melaporkan butiran perbincangan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu 8 Jun lalu. Antaranya cadangan menukar Perdana Menteri. Cadangan itu didedahkan oleh semua urusan nyatakan oleh kalangan pemimpin Bersatu dalam masyarakat tersebut. Jadi kalau Bersatu dapat sokongan daripada Pejuang, daripada Warisan dan Pakatan Harapan, dia boleh bertukar kerajaan Datuk Seri Suriya Sabri tanpa adakan pilihan raya. Pula dah tak habis-habis jawatan Perdana Menteri. Saya bila buka saya kenyataan Parti Bersatu ni lain tak ada. Matlamatnya nak jawatan Perdana Menteri. You dah pernah jadi Perdana Menteri. Apa yang anda lakukan? Kenapa nak balik jawatan itu? Orang dah tak hendak. You dah berada di situ. Kerana kata utusan Bersatu memang ada niat untuk memegang kembali jawatan Perdana Menteri. Aduhai, kenapalah tak habis-habis? Sikit-sikit nak jawatan Perdana Menteri, sikit-sikit nak jawatan Perdana Menteri. Apakah itu saja matlamat perjuangan Parti Bersatu? Kalau betul mereka nak menyantuni rakyat, santunilah rakyat. Kalau betul mereka punya wang, bekas Perdana Menteri, masih lagi ada sakit baki waktu jadi Perdana Menteri dulu, ada juga projek-projek yang ada limpahannya, limpahkanlah pada rakyat. Kenapa lain tak ada Perdana Menteri, lain tak ada jadi menteri? Zuraidah berhenti, tak nak berhenti jawatan menteri. Dia benda ni, apakah Parti Bersatu lain tak ada matlamatnya perjuangan mereka semata-mata untuk jawatan? Sewajarnya PAS kena bercakap dengan Bersatu. Siapa sebenarnya yang gila kuasa? Bukan UMNO. Presiden UMNO tidak menuntut sebarang jawatan. Tibalah Presiden UMNO tak tuntut sebarang jawatan. Bukan tak boleh-boleh lantik Tok Mat sebagai senator, duduk sebagai jawatan sebagai menteri. Tak ada. UMNO tak ada. Susah Agung UMNO pun tak ada sebarang jawatan. Yang nak jawatan Perdana Menteri siang hari siang malam, ratibnya
Sebagaimana ratib Dr. Mahathir terhadap Najib, Zahid, itu ratib Dr. Mahathir. Ratib bersatu, PM. Lain tak ada, menteri. Sudahlah, rakyat meluatlah dengan orang yang lain tak ada memikirkan jawatan. Rakyat tengah susah sekarang ni. Harga barang mencanak-canak naik. Sumber pendapatan dah tak berapa nak ada. Ekonomi semakin merudum. Dunia, bukan Malaysia saja, satu dunia menghadapi masalah. Apa perancangan anda? Anda sebagai Presiden Kepada Parti Bersatu dan menjaga konon-kononnya Majlis Perunding Negara, Majlis Pemulihan Negara, pulihkanlah ekonomi negara. Ini yang perlu dilakukan. Bukan nak jawatan Perdana Menteri. Apakah dengan jadi jawatan Perdana Menteri boleh lakukan semua? Apakah jawatan Perdana Menteri itu ada lampu ajaib? Ada lampu Aladin? Tolonglah, laksanakan tugas bantu rakyat. Kalau betul-betul you ikhlas, bantulah Perdana Menteri. Dan anda dah ada jawatan. Menteri-menteri dalam kabinet Datuk Ismail Sabri kebanyakan datang daripada Bersatu. Menteri Ekonomi daripada Bersatu. Menteri Perdagangan dalam negeri daripada Bersatu. Menteri Industri dan Perdagangan Luar Negeri daripada Bersatu. Menteri yang jaga makanan pertanian daripada Bersatu. Ekonomi Datuk Mustafa dari Bersatu. UMNO tak ada jawatan. Yang penting-penting, apa yang ada? Menteri Pertahanan. Apa yang ada lagi? Menteri apa? Menteri Pembangunan Luar Bandar. Tetapi menteri-menteri yang mencakup aspek rakyat datang dari Bersatu. Buatlah kerja. Ini tidak. Lagi tak ada nak jawatan Perdana Menteri. Sebab tu saya kata, inilah keadaannya. Buat pilihan raya lah. Secara mutlak kita serahkan kembali pada rakyat. Lain yang kita minta adalah biarlah rakyat menentukan siapa yang mereka mahu. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.